Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dengan soalan-soalan, dan pada hari ini kita akan bahaskan sambungan daripada surah Al-Alaq ya, yang telah pun kita mulakan daripada sebelum-sebelum ni. Hari ini kita sambung ayat yang baru, ayat yang mana nanti di ujung nanti tuan-tuan akan tahu insyaAllah. Baik, hari ini kita akan soal jawab dulu seperti biasa. Yang pertama sekali, baik, kita akan pergi kepada soalan yang pertama, dan soalan yang pertama ni sebenarnya berkenaan dengan tajwid tuan-tuan. Berkenaan dengan tajwid, macam mana kalau sekiranya dengung tu tidak dibaca dengan sempurna, tidak didengungkan pada tempat yang sepatutnya kita kena dengungkan, dan panjang harakat tak panjang seperti mana yang diajar dalam ilmu tajwid, sepatutnya 6 harakat tapi kita cuma baca 2 harakat saja contohnya, atau 3 harakat. Adakah dia mempengaruhi makna ataupun mempengaruhi makna ayat ataupun makna perkataan itu sendiri. So tuan-tuan ready, kita tengok pada ayat yang pertama. Saya akan tunjukkan soalannya insya-Allah. Okey. Tunggu sebentar Alright, ni soalan yang pertama, kita tengok Sekiranya kita baca Al-Quran tapi kita tidak dengungkan di tempat yang sesuai dan kita tidak memanjangkan harakat seperti mana yang diajar dalam ilmu tajwid, adakah ia mengubah makna perkataan atau ayat tersebut? Ni yang tanya ni nama dia Puan Nur Sihar. Puan Nur Sihar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dengar dulu Sebenarnya pelajaran tajwid tu dia kelas lain, kelas belah. Kita belajar ilmu nahu. Okey. Sekarang ni soalannya ialah, kalau kita ada masalah dengan kelas belah, adakah dia mempengaruhi ilmu nahu ataupun ilmu pengajian makna yang telah pun yang kita pelajari selama ni? Okey, baik tuan-tuan sebenarnya kalau bab dengung tu dia tak ada dengung. Dalam perbualan pun tak ada dengung sebenarnya, tapi orang masih boleh faham. Jadi dengung tu datang dengan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah diajar oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengajar kepada Rasulullah. Jadi ada tempat tertentu yang diminta untuk dengung supaya Quran ini lain bacaan dia dengan perbualan ataupun dengan cerita-cerita biasa. Kalau tuan-tuan tengok berita dalam bahasa Arab pun dia tak ada nak dengung-dengung tuan-tuan tapi dalam Quran ada dengung. Sebab apa? Sebab beza baca Quran dengan baca makalah ataupun majalah yang lain. Adakah makna dia berubah? Tentulah tidak. Dengung ni tidak berubah. Tai. Tak ada dia tak berubah makna. Tapi dalam baca Quran kena belajar macam mana cara baca yang betul supaya bacaan kita tu sempurna lah tuan-tuan. Dia tidak mengubah makna. Okey, kalau harakat macam ni pula Okey, harakat ni kadang-kadang ada yang panjang. Dia macam ni dalam kelas kita kelas ilmu nahu, ilmu pelajaran memahami, tuan-tuan kalau dipanjang, tuan-tuan panjangkan 2 harakat pun dah cukup. 6 harakat ke 2 harakat makna dia sama, tidak berubah. Yang berbeza kalau 1 harakat tapi tuan-tuan panjangkan jadi 2 harakat. Ataupun yang panjang 2 harakat tu ataupun 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat, tuan-tuan tak panjangkan, tuan-tuan baca di 1 harakat. Yang tu barangkali makna dia boleh berubah dan kadang-kadang dia jadi tak ada makna. Itulah Tapi kalau daripada 2 harakat 6 harakat ke 4 harakat ke, dari sudut makna dia tak ada beza. Tapi ada masalah dengan kelas belah lah. Tajwid dari segi tajwid dan cara bacaan tu salah lah. Tapi dari segi ilmu nahu, kalau soalan ni dia kata adakah makna dia berubah? Jawapannya makna dia tidak berubah. Tuan-tuan Okey, baik. Itu yang ditanyakan oleh pelajar kita tadi. Sekarang ni kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni seronok juga. Ada ramai orang yang tanya kenapa Ustaz kadang-kadang kita baca him, kadang-kadang kita baca home, tapi makna sama juga mereka. Kadang-kadang who, kadang-kadang he, makna sama juga, dia juga Ustaz. Tapi kenapa dia berubah home dan him dan who dan he? Itu soalan yang ditanya oleh pelajar kita kali ini tuan-tuan. Okey. Kenapa home, kenapa him Okay, sebenarnya makna sama, tapi dia bergantung kepada baris hujung untuk huruf sebelum him dan home itu. Katalah kita ambil satu perkataan ni tuan-tuan perkataan tu katalah kita ambil kitab Jadi kita kalau kita sambung dengan mereka, kitab mereka atau buku mereka, atau kalau masjid mereka, kalau Quran mereka Okey, sekarang ni katalah kitab mereka Jadi kitab tu kan huruf kitab tu hujung dia kan ba, huruf ba kan. Jadi tengok baris kepada huruf ba. Kalau dia baris depan ke baris atas ke baris bawah Jadi kalau dia baris kitabu baris depan kitabu dan kitabah mesti kena home. Kitabahum, kitabuhum.
Kecuali kalau ba tu barisnya baris bawah, kitabi barulah him. Itu yang mempengaruhi sama ada him ataupun hum. Sama macam hu atau hi. Kitabu hu, kitabahu, kalau kitabi hi. Samalah semua perkataan lain, katalah masjiduhu, masjidahu, masjidihi. Masjidu, kalau hum pula masjiduhum, masjidahum, masjidihim. Itu yang mempengaruhi antara hum dan him, hu dan hi itu tuan-tuan. Jadi itulah beza dia. Okey, soalan berikutnya tuan-tuan. Okey, ada satu soalan ni, soalannya agak teknikal sikit. Siapa-siapa yang dah belajar dengan kita, benda ni tak ada masalah lah. Dia kata kita pernah belajar dalam Quran ni ada 3 jenis kalimat saja, sama ada kalimat tu kalimat nama atau perbuatan atau sendi. Tak ada lain, ada tiga jenis saja. Tuan-tuan nampak macam banyak sangat pun, dia ada 3 jenis, 3 kategori itu saja. Tuan-tuan. Jadi kita pernah jelaskan bahawasanya Allah tu dia termasuk dalam kalimat sendi. Dia termasuk dalam kalimat-kalimat sendi ataupun dalam ilmu nahwu disebut sebagai haraf, haraf ataupun huruf. Okey, itu maknanya sendilah. Jadi Allah tu maknanya atas. Jadi dalam ilmu nahwu disebut Allah tu dia termasuk dalam kelompok kalimat sendi. Jadi kita pernah ajar juga kalau kalimat-kalimat yang berbentuk tempat tertentu, itu bukan kalimat sendi, itu kalimat nama, kalimat isim. Contohnya di depan, di tepi, di antara, di belakang, adalah gelaran dia. Gelaran dia sebagai isim zorof kita panggil. Isim zorof. Bukan sendi, bukan haraf, tapi di isim. Isim, tapi ada gelaran di isim zorof. Zorof makna apa? Zorof tu maknanya ruang. So ruang ni ada 2 jenis lah, satu ruang tempat, satu ruang masa. Kalau ruang tempat ni macam semalam, tadi, besok, lusa, waktu itu, apabila, itu semua adalah kalimat-kalimat yang berbentuk ruang, tapi ruang yang menunjukkan masa tertentu. Tapi satu lagi jenis isim ruang juga, tapi menunjukkan tempat tertentu. Yang ni yang jadi masalah dalam pertanyaan ni. Kadang-kadang ada maknanya di depan, kadang di tepi, di antara, di atas, di bawah. Jadi Allah tu maknanya di atas. Jadi pelajar ni tanya, Ustaz, bukankah itu merupakan kalimat yang menunjukkan tempat yang tertentu di atas? Kenapa kita tak sebut dia sebagai isim zorof? Isim zorof, isim yang menunjukkan ruang, iaitu ruang tempat. Kenapa Ustaz kata dia haraf? Okey, jawapannya ialah dalam bahasa Arab, Allah dia bukan kalimat isim, dia ialah kalimat haraf. Jadi sebab itulah benda itu dijelaskan dalam pelajaran kita. Allah termasuk dalam kelompok haraf. Tapi haraf ada gelaran juga. Haraf apa? Haraf dia kita belajarlah haraf jar kita panggil, haraf jar. Dan ada juga kalimat-kalimat lain yang dia macam sama, macam sama kategori, tapi dia satu tu termasuk dalam kelompok isim, satu lagi termasuk dalam kelompok haraf. Contohnya macam tidak, tidak. Ada tidak yang termasuk dalam kelompok isim, tapi ada tidak yang termasuk dalam kelompok haraf. Biasanya haraf lah, tapi ada tidak yang dia merupakan kalimat isim. Apa tahu? Ghaira. Dalam surah Fatihah tuan-tuan jumpa kan, ghairil maghdubi ghaira, ghairi, ghairu. Dia tiga-tiga tu boleh. Jadi ghaira ni maknanya tidaklah ataupun bukanlah. Itu ialah kalimat isim tuan-tuan. Tapi isim yang menafikan. Ada juga haraf yang menafikan. Contohnya la maknanya kan tidak. Ma pun maknanya tidak juga. Ada salah satu ma maknanya tidak. Ataupun lam maknanya tidak pernah, itu pun haraf nafi juga. Jadi kebanyakan kalimat yang menafikan dia memang kalimat haraf, tapi ada juga kalimat isim yang menafikan. Jadi sama dalam konteks ini, ada kalimat yang menunjukkan tempat tertentu, dia bagi orang Arab merupakan kalimat haraf macam Allah ni. Tapi ada kalimat yang menunjukkan tempat tertentu, dia bukan termasuk dalam kelompok haraf, kita masukkan dia dalam kelompok isim. Kita kenali dia sebagai isim zorof ataupun isim ruang masa atau ruang tempat. Baik tuan-tuan, kita pergi kepada soalan berikutnya. Soalan berikutnya ditanya waw, berkenaan dengan waw. Tuan-tuan banyak kan baca Quran jumpa huruf waw. Huruf waw kemudian baris atas. Waw lah kita sebut ni waw. Jadi dia kata apa beza dia antara waw penyambung cerita dan waw permulaan cerita. Apa beza dia kalau kita nak tengok dalam Al-Quran? Okay, dari sudut ejaan tak ada beza. Dari sudut sebutan tak ada beza, dari sudut bacaan pun tak ada beza dia. Macam ni kita nak bezakan. Okey, dengar apa Ustaz nak beritahu apa dia. Waw ni sebenarnya ada 5 jenis dalam Quran yang kita jumpa. Yang paling banyak sekali memang waw penyambung cerita. Waw ataf kita panggil. Waw penyambung cerita. Dan terjemahan untuk waw ataf ni ialah dan. Dan. Sambung cerita dan. Okey, jenis yang kedua yang banyak yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran kita panggil waw permulaan cerita, waw istinaf. Waw istinaf ni ejaan dia sama juga dan dia selalu berada di permulaan satu-satu rangkap atau permulaan ayat ataupun permulaan rangkap. Dan waw ini kita panggil waw permulaan cerita dan ini tidak ada terjemahan dalam bahasa Melayu moden. Kalau dalam bahasa Melayu lama mungkin adalah, tuan-tuan pernah dengar kan, kalau hikayat dulu disebut dari permulaan dia Al-Kisah, sang kancil datang beramai-ramai.
Jadi waw tu kita panggil dia waw permulaan cerita. Dia tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu moden. Tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu moden. Kalau dalam bahasa Arab, terjemahannya apa? Yelah, kita tak tahu nak terjemah dalam bahasa Melayu apa. Tapi kita tahu dia merupakan haraf permulaan cerita. Dia bukan sambungan daripada ayat yang sebelum tu, sebaliknya dia adalah kalimat yang permulaan kepada cerita itulah. Waw tu kita panggil. Itu waw permulaan cerita. Dia ada 3 lagi jenis waw. Yang ketiga ialah waw sumpah. Waw sumpah ni terjemahannya ialah demi. Yang keempat ialah waw ma'iyah, waw bersama, dan terjemahannya ialah bersama. Ali tidur wa radio. Ali tidur bersama radio. Jadi wa ni bukan waw penyambung cerita, ni waw bersama dipanggil. Dan yang terakhir ialah wawul hal. Waw ni hal ni terjemahan yang sesuai dalam bahasa Melayu ialah sedangkan ataupun sambil. Yang ini tuan-tuan tengoklah dalam kamus Al-Furqan kita, kita akan sesuaikan insya-Allah. Kita akan sesuaikan ikut terjemahan lah. Jadi waw yang terakhir ni, waw yang kita sebut wawul hal ni terjemahan ialah sambil atau sedangkan. Contohnya Ali dia tidur wa dia duduk. Ali dia tidur sedangkan dia duduk, ataupun Ali dia tidur sambil dia duduk. Itu waw. So soalan waw ataf dengan waw istinaf, apa beza dia? Itulah beza dia. Dan macam mana nak kenal? Dari sudut tulisan tak boleh. Kita tengok dari sudut makna. Sebab tu dalam sistem Al-Furqan, tuan-tuan kita ajar dengan dua apa kita panggil dua dimensi. Kita technical pun kita ajar dalam masa yang sama, dari sudut kefahaman pun kita titik beratkan. Barulah tuan-tuan boleh faham bahasa Arab Al-Quran insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan soalan berikutnya. Beza antara maf'ulun bih dan mudhafun ilaih. Ini agak teknikal. Kita dengar. Beza antara maf'ulun bih dan mudhafun ilaih beza jauh. Beza dari sudut teknikal pun beza, dari sudut makna pun beza, penggunaan pun beza, semua bezalah. Saya tak tahu kenapa pelajar ni tanya. Mungkin agaknya dia confuse. Kadang-kadang benda tu mudhafun ilaih dia tersebut maf'ulun bih. Kadang-kadang benda tu maf'ulun bih dia tersebut mudhafun ilaih. Dia suka tuan-tuan. Okay, beza maf'ulun bih ni lah yang kena buat, dan baris ujung dia kena baris atas. Contohnya macam Ali dia makan nasi. Siapa yang kalau perbuatannya dia makan kan? Yang kita makan siapa nak? Nasi ah. Ahmad dia melihat Aminah. Perbuatannya dia melihat. Siapa yang kena lihat? Aminah. Aminah tu maf'ulun bih kita panggil. Jadi kalau maf'ulun bih dia ada dekat dalam ayat tu, ujung dia kena baris atas. Ali dia makan nasi. Nasi tu kena nasi a baris atas. Ahmad dia melihat Fatimah. Fatimah ta kena baris atas. Sedangkan mudhafun ilaih ini ialah dua isim berpasangan. Bab lain jauh beza, tak ada kena-mengena langsung. Contohnya macam Ahmad dia cuci baju sekolah. Jadi sekolah tu ialah mudhafun ilaih. Mudhaf dia ialah baju, sekolah itu ialah mudhafun ilaih. Maknanya apa maksud? Mudhafun ilaih ni sandaran dan yang menyandar kepada kalimat tu. Baju sekolah, Ali dia cuci baju sekolah, so baju tu mudhaf sandaran, sekolah itu ialah mudhafun ilaih yang menyandar kepada baju tu. Itu mudhaf. Itu masuk dalam bab dua isim berpasangan. Dua isim berpasangan ni ada dua jenis, satu zat sifat, satu mudhafun ilaih kan. Itu pasangan yang kedua. Lain beza. So mudah-mudahan orang yang tanya ni dia dapatlah gambaran apa beza maf'ulun bih dan mudhafun ilaih tu. Okey. Nanti saya tengok balik tuan-tuan, barangkali dia ada soalan dia yang ditambah. Nanti saya tengok betul ke itu soalan yang dia minta. Tuan-tuan ini tadi kita dah jawab. Ni macam mana nak bezakan waw penyambung cerita, waw ataf dan waw permulaan cerita, waw istinaf. Okey, tu je soalan ni kan. Tadi okey ni apakah beza maf'ulun bih yang berpangkat mansub dan mudhafun ilaih yang berpangkat majrur? Itulah beza yang saya dah jelaskan tadi tuan-tuan. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Okey, kenapa Allah gunakan kami? Kenapa Allah guna kami? Selalu kan kami memberikan rezeki, kami itu, kami ini. Jadi kalau sekiranya Allah gunakan kami itu kenapa? Sedangkan Allah tu kan esa. Allah tu kan satu. Jadi kenapa pakai kami? Itu soalan dia. Baik, jawapannya ialah ini perkara ini telah ditimbulkan bukan hari ini lah. Dah timbulkan beratus tahun, dah beribu tahun dah timbulkan perkara ini. Jadi banyak penafsiran yang telah dibuat, dan penafsiran yang saya paling selesa sekali ialah
Allah nak tunjukkan kekuasaan dia, Allah nak tunjukkan yang dia besar, kekuasaan dia gagah besar dan perkasa, jadi digunakan kami. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, kalau Allah gunakan kami ni satu-satu perbuatan ataupun keputusan yang yang Allah libatkan para malaikat dia untuk laksanakan perkara tersebut. Kami beri rezeki contohnya. Jadi Allah yang merintahkan untuk rezeki itu diberikan. Itu yang pertama kan. Tapi Allah perintahkan malaikat tertentu untuk turunkan hujan, untuk tumbuhkan apa sajalah, perintah Allah memerintahkan para malaikat ataupun malaikat tertentu untuk melaksanakan perkara tersebut. Cabut nyawa contohnya, bukanlah Allah sendiri yang turun cabut nyawa hamba-hamba dia, tak. Allah perintahkan malaikat tertentu untuk laksanakan tugas-tugas tersebut. Jadi itu yang kita sebut, Allah Ta'ala selalu sebut kami. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang keputusan itu dibuat oleh Allah sendiri dan Allah yang buat sendiri. Jadi waktu tu Allah Ta'ala tak pakai kami, Allah terus gunakan aku. Ada Allah Ta'ala gunakan aku dekat dalam Al-Quran. Itulah beza dia, tuan-tuan. Okey, kita pergi kepada soalan yang lain ni. Okay, rasanya itu je kot. Kita pergi kepada, okey, ada soalan yang terakhir. Selepas kita habis belajar dengan Al-Furqan, ada tak kelas lanjutan? Ada atau tidak kelas lanjutan? Sebenarnya tuan-tuan, nak bagi tahu tentang satu perkara. Pelajaran Nahu ni tuan-tuan, dia bukan macam pelajaran tafsir. Pelajaran tafsir ni dihidup. Daripada zaman Rasulullah sampai hari kiamat nanti dihidup. Sebab Al-Quran ni dia relevan dan sesuai untuk sepanjang masa, sepanjang zaman, setiap tempat dan semua jenis orang. Al-Quran ni memang sesuai untuk semua tempat, semua orang, setiap masa sampai hari kiamat, daripada zaman Rasulullah sampai habis. Tapi dia tak sama macam ilmu Nahu. Ilmu Nahu ni macam ilmu tajwid, tuan-tuan. Ilmu tajwid ni kan dia ada penyudah dia. Bila tuan-tuan belajar sampai tuan-tuan pandai, so okey lah. Dia ada penyudah dia tau. Dia ada pemutus dia, kata orang. Kalau tuan-tuan belajar silat dulu kecil-kecil kan, dia ada pemutus dia. Dia ada. Jadi ilmu Nahu pun sama. Tuan-tuan belajar sampai habis, tak ada benda tuan-tuan nak belajar, dah settle habis. Sampai situ. Tapi kalau ilmu tafsir tak sama, tuan-tuan. Walaupun kita belajar ilmu Nahu tu tentang Al-Quran, kita ambil daripada Al-Quran dan kita membahas tentang makna-makna perkataan dan dari sudut bahasa dan sebagainya dalam Al-Quran tu. Tajwid pun sama dari sudut bacaan Al-Quran tu kan. Tapi dia ada pemutus dia tak sama macam tafsir. Tafsir ni tuan-tuan, dia sesuai dan dia berubah, dia hidup. Macam zaman Rasulullah, dia ada keadaan kehidupan pada masa tersebut. Jadi hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala sesuai pada zaman itu, dan para ulama lah yang ditugaskan, yang diamanahkan untuk memberi kefahaman kepada manusia waktu tersebut, bagaimana nak mengimplement ayat-ayat Quran dalam kehidupan seharian dia pada masa itu, pada waktu itu, pada keadaan itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau hari ini kita hidup di zaman kita hidup di tempat kita hidup di era kita, apa yang ada pada hari ini tak sama apa yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Ada perbezaan ni. Kenderaan ada. Dulu ada kenderaan, sekarang pun ada kenderaan. Tapi kenderaan sekarang berbeza dengan kenderaan yang dulu. Pakaian pun sama. Norma kehidupan pun ada. Dia ada norma kehidupan dia, kita ada norma kehidupan kita. Tapi beza, tak sama. Pakaian zaman Rasulullah tak sama dengan pakaian zaman kita hari ini. Jadi sebab tu ilmu fiqh itu berubah. Tapi asasnya daripada Al-Quran. Contohnya macam dalam Islam minta kita untuk menutup aurat. Contohnya kan. Jadi pakaian kita tu kita boleh pakai macam mana pun, tapi syarat dia ada syarat-syarat yang tertentu. Yang pertama sekali tentulah kena menutup aurat kan. Yang keduanya, kita jangan menyamakan pakaian kita tu dengan pakaian padri dan sebagainya. Adalah tuan-tuan belajar ilmu fiqh kan. Jadi sama juga macam ayat Quran. Ayat Quran ni tuan-tuan dia berubah. Dia berubah. Dia berubah mengikut tempat dan masa. Bukan hukum hakam tu berubah, tapi ada kesesuaian yang perlu dijelaskan oleh para ulama bagaimana untuk implement ayat ini pada tempat-tempat ini. Jadi kalau tuan-tuan tanya, lepas ni ada lanjutan tak? Jadi lanjutan apa yang kita belajar daripada awal sampai habis ialah daripada kosong, daripada zero sampailah peringkat tinggi pelajaran Nahu, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih daripada itu, tuan-tuan pergilah belajar dalam hal yang berkaitan dengan mendalami dengan lebih detail, dan itu lebih kepada penafsiran, tuan-tuan. Lebih kepada penafsiran. Sebab apa? Kalau penafsiran ni boleh setuju, boleh tak setuju. Kalau tuan-tuan pergi masuk lagi lebih dalam, kadang-kadang orang cerita pasal
ilmu zaraf ni kadang-kadang dia terlampau dalam sangat, dan benda tu ialah pandangan daripada ustaz yang mengajar. Kita raikan dan kita boleh belajar, tak ada masalah apa-apa. Tapi itu membuka ruang untuk ulama lain yang sama sebanding untuk memberi pandangan yang berbeza. Tapi kalau kita belajar sampai setakat mana kita belajar ni, yang itu susah sikit lah untuk orang berbeza pandangan. Fi'il lah. Kalau isim lah. Kalau marfu' lah. Kalau mansub lah. Jadi kerana apa dia masuk? Itu kadang-kadang kita ada sedikit perbahasan, tapi tak jauh beza, tak jauh lari. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar kelas lanjutan, saya pun tak tahu nak ajar lanjutan apa lagi. Bolehlah tuan-tuan belajar, tapi kita tak perlu buat. Mungkin tuan-tuan nak tulis buku ke, nak karang buku, nak susun kamus ke, yang itu tuan-tuan itu boleh sesuai, tapi untuk kelas yang sangat advance, jadi itu sebenarnya tidak diperlukan untuk kita faham Quran sangat. Kalau setakat untuk kita faham Quran, apa kita baca, apa yang kita belajar ni dah cukup tinggi dah sebenarnya, insya-Allah. So okay, tuan-tuan, kita pergi kepada ayat kita insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung ayat yang telah pun kita pelajari pada pertemuan kita yang lepas. Ayatnya sebentar ya. Okey. Ayatnya pada pertemuan kita yang lepas kita baca ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Jadi hari ini kita sambung tuan-tuan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Okey, kita tengok dari segi makna sikit ayat ni. Ayat ni Allah menceritakan tentang satu kisah yang mana Rasulullah SAW diganggu semasa Rasulullah SAW sedang melaksanakan solat di hadapan Kaabah kan. Jadi orang yang mengganggu tu sebenarnya perangai dia macam-macam lah. Jadi ayat lepas ni Allah Taala sebut ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, tidakkah engkau melihat jika dia itu berdusta dan dia telah berpaling daripada Allah, dia telah berpaling daripada perintah Allah. Ni orang yang melakukan kejahatan kepada Rasulullah SAW itu. Kemudian Allah menyebut sambung hari ini ayat ni, alam ya'lam bi annallaha yara. Adakah tidak mereka tahu sesungguhnya Allah itu melihat apa yang mereka buat, melihat apa yang mereka kerjakan, melihat apa yang mereka gangguan yang dia telah lakukan kepada Rasulullah SAW. Maksudnya tak takut ke? Tak tahu ke Allah Taala tu tengah tengok? Tak tahu ke Allah Taala tu tengah perhatikan perangai kau? Tak tahu ke nanti Allah Taala akan balas perbuatan kau? Maksudnya gitulah tuan-tuan. Ni Allah Taala tengah perhati, Allah Taala perhati perangai dia gitu. Tapi ada ada masalah tertentu ataupun ada sebab-sebab tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menyiksa mereka pada waktu tersebut secara tunai. Allah Taala tangguhkan. Dia ada sebab-sebab dia yang tertentu. Sebab waktu tu Islam baru nak berkembang, baru nak bertapak, bukan berkembang. Islam baru nak bertapak. Jadi ada ujian-ujian tertentu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat yang tertentu. Kemudian ada istidraj kepada orang kafir yang tertentu juga. Ada di kalangan mereka yang sampai mati pun tak masuk Islam, tapi ramai di kalangan mereka yang bila tahu tentang Islam, mereka berduyun-duyun masuk dalam agama Islam dan sebagainya. Jadi orang ni semua adalah orang-orang yang diampunkan oleh Allah. Sebab tu saya kata tadi, dia ada penyebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mengazab orang itu pada waktu tersebut. Jadi itu antara istidraj pada waktu itu, tapi ramai di kalangan mereka yang akhirnya menerima Islam. Jadi kita ambil dalam hal yang berkaitan dengan ayat nombor 14 surah Al-Alaq ini. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tuan-tuan tahu tak surah Alaq ni surah mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tau. Iqra, surah Iqra. Kita kecil-kecil dulu kita Iqra kan, kita tak tahu surah Iqra tu nama surah Al-Alaq. Tapi Rasulullah pun sebut kadang-kadang orang dulu pun ada sebut surah Al-Alaq ni disebut surah Iqra. Ada juga orang yang sebut gitu. So tak ada masalah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Okey, adakah, lam tidak atau tidak pernah, ya'lam dia mengetahui, bi anna, bi dengan kalimah lain, anna sesungguhnya ni kalimah lain. Allah yara, dia melihat. Okey. Kalimah yang pertama maknanya adakah. Maknanya adakah. Ini tuan-tuan, dia merupakan kalimat sendi ataupun kalimat haraf. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja kan, isim, fi'il, haraf. Dalam bahasa Melayu, nama, perbuatan, sendi. Inilah kalimat sendi, kalimat haraf. Tapi setiap kalimat haraf yang tuan-tuan jumpa, tuan-tuan mesti kena tahu apa gelaran dia dan apa fungsi dia. Okey, kalau ni tuan-tuan maknanya adakah. Ini ialah kalimat pertanyaan. Jadi gelaran dia ialah haraf tanya.
Fungsi dia apa? Fungsi dia bertanya lah. Fungsi dia bertanya. Cuma adalah perbahasan panjang. Kalau Allah yang tanya, adakah Allah tak tahu? Tak. Allah kalau tanya dalam Quran, Allah bukan tak tahu. Itu kita panggil istifham ingkari ataupun bertanya tapi bertanya untuk nak tunjukkan kemarahan atau kemurkaan ataupun keingkaran. Allah Taala nak macam kita lah tanya anak kita kalau bawa balik keputusan peksa yang tak bagus. Kenapa merah ni? Kita tahulah merah sebab dia fail lah. Tapi kita tanya sebab apa? Itu sebab nak tunjukkan rasa marah. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kaedah. Allah Taala gunakan kaedah itu. Kita lah yang tiru. Allah Taala gunakan kaedah itu. Ditanya sebab apa? Sebab nak marah. Ataupun nak, kita panggil istifham ingkari. Sebenarnya tuan-tuan, kalimah-kalimah yang berbentuk pertanyaan ini sebenarnya kebanyakannya ataupun boleh kata semuanya adalah kalimat isim tanya. Cuma ada dua saja yang termasuk dalam kelompok haraf tanya. Ada dua saja yang termasuk dalam kelompok haraf tanya. Siapakah? Itu isim tanya. Bilakah? Isim tanya. Berapakah? Isim tanya. Manakah? Itu isim tanya. Kaifa? Bagaimanakah? Pun isim tanya. Man, siapakah? Itu ialah isim tanya. Semua isim tanya. Tapi dalam banyak-banyak kalimat pertanyaan isim tanya tu, kalimat-kalimat pertanyaan tu ada dua saja yang termasuk dalam kelompok haraf tanya. Apa dia? A dengan hal. Apa mana A? Adakah? Hal? Adakah juga? Dua tu maknanya adakah. Jadi A dengan hal, dia saja dua kalimat pertanyaan yang termasuk dalam kelompok haraf tanya. Dalam kelompok haraf tanya. Selain daripada itu semua adalah isim tanya. Okey, lam ni tidak pernah. Ini merupakan kalimat haraf juga. Yang ini kita panggil dia gelaran. Semua kalimat haraf tuan-tuan kena tahu gelaran dan fungsi dia. So gelaran dia ialah haraf nafi. Fungsi dia apa? Fungsi dia tentulah sinkronis dengan nama dia. Nama dia, gelaran dia haraf nafi, fungsi dia menafikanlah. Tuan-tuan, nama gelaran tuan-tuan. Nama tuan-tuan katalah Abdul Rahman ke siapa Lepas tu gelaran tuan-tuan apa dekat tempat kerja? Gelaran dia ialah chef atau tukang masak. Fungsi dia apa? Masak lah. Jadi dia punya gelaran tu mesti sinkronis dengan kerja dia lah, dengan fungsi dia dekat situ. So gelaran untuk lam ialah haraf nafi. Fungsi dia apa? Menafikan lah. Apa yang susah sangat. Okay, ya'lam. Ya'lam ini okey. Lam ni tuan-tuan, dia bekerja dalam ilmu nahwu. Kalau tuan-tuan belajar sampai pada peringkat yang ketiga, lam ni dia termasuk dalam kelompok kalimat haraf jazam atau nanti tuan-tuan kita akan kenal dia sebagai geng motor. Kita kenali dia sebagai geng motor. Tuan-tuan yang dah sampai kan, mesti senyum je dengar geng motor. Tuan-tuan akan sampai. So geng motor ni apa? Geng motor ni ialah kalimat haraf jazam. Jadi apa kerja geng motor ni? Haraf jazam ni apa kerja dia? Kerja dia menjazamkan fi'il mudhari' selepas dia, ataupun dalam erti kata lain, memberi baris mati kepada fi'il mudhari' selepas dia. Okey, fi'il mudhari' sebenarnya baris ujung dia baris apa? Fi'il mudhari' tuan-tuan, sebenarnya baris ujung dia sebenarnya baris depan. Fi'il mudhari' itulah fi'il mudhari'. Ini kalau tuan-tuan belajar bahasa Inggeris dia panggil present tense kan. Jadi kalau dia duduk, dia jeli su depan itu kena baris depan ujung itu kena baris depan. Yaqra'u dia baca, dia tulis yaktubu. Jadi huruf ujung itu kena baris depan. Faham tak? Jadi asal fi'il mudhari' hujung dia baris depan. Kalau bahasa teknikal dia hujung dia kena marfu'. Tapi ada kalimat-kalimat haraf tertentu yang dia boleh mengubah fi'il mudhari' ini yang asalnya marfu', dia boleh tukar jadi mansub atau dia boleh tukar menjadi majzum. Yang haraf-haraf yang menukar fi'il mudhari' daripada marfu' menjadi mansub, daripada baris depan kepada baris atas, itu kita panggil geng kereta, geng haraf nasab dia panggil. Geng haraf baris atas. Tapi kalau jenis haraf-haraf pula yang menukar fi'il mudhari' yang asalnya marfu' itu kepada baris mati, daripada pangkat marfu' kepada pangkat majzum, itu kita panggil geng motor ataupun geng haraf baris mati. Jadi lam ni dia termasuk dalam geng motor, geng haraf baris mati. Kerja dia apa? Kerja dia menjazamkan ataupun membaris matikan fi'il mudhari'. Cuba tuan-tuan tengok balik fi'il mudhari' ni. Okay, asal perkataan ya'lam ni ialah ya'lamu tau. Ya'lamu, asal dia ya'lamu. Tapi disebabkan oleh si lam di pangkal dia ni, disebabkan oleh kalimat haraf lam yang masuk geng motor ni, maka ya'lamu ditukar jadi ya'lam. Macam tu. Itu pelajaran peringkat ketiga. Kalau pelajaran peringkat kedua apa Ustaz? Peringkat kedua mudah sikit. Okay, ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa ganti nama diri dekat dalam ni? Ini pelajaran peringkat kedua. Dia Ustaz.
Dia rujuk pada siapa ustaz? Dia rujuk kepada orang yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu soalan-soalan yang kita tanya kalau peringkat yang kedua. Ada maf'ulun bih tak? Jawapannya tak ada maf'ulun bih. Okey, pelajaran peringkat ketiga itulah dia tadi yang saya jelaskan pada tuan. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dalam keadaan asal dia marfu' ke ataupun telah berubah? Jawapannya telah berubah. Okey, dia telah berubah jadi apa? Dia telah berubah menjadi majzum, baris mati. Okay, kenapa dia berubah? Kerana sebelumnya ada haraf jazam, ada geng motor silam. Itu jawapan ni. Okey. Kemudian ya'lam ini dia telah berubah menjadi majzum, berpangkat majzum. Mana tanda yang dia telah berubah menjadi pangkat majzum? Tanda ni hujungnya baris mati. Kat sini sengaja kita tak letak. Ya'lam bi annallah. Tak payah berbaris mati pun pembaca akan tahu ini sedang berbaris mati. So tanda yang menunjukkan ya'lam ini telah pun dimatikan ialah dengan menukar baris depan kepada baris mati. Itu maksudnya. Okay, B haraf jar. Anna sesungguhnya. Inilah kalimat isim. Ini ialah isim. Ini kalau gelaran di masa peringkat yang kedua kita panggil dia ialah haraf taukid, haraf penegasan. Tapi dia ada kerja dia pada peringkat yang ketiga. Tuan-tuan ni, okey, tuan-tuan dengar dulu. Anna ni atau Anna, dia ada adik-beradik dia tau. Kakak sulung dia nama Inna. Dia ni Anna. Dan ada lagi Laita, Ka'anna, La'alla, tu semua adik-beradik dia. Okey, setiap kali tuan-tuan jumpa saja kalimat Inna atau adik-beradik dia ni, dia orang ni mesti nak dua benda. Dia nak subjek dan khabar. Dia mesti nak dua benda. Yang pertama dia nak subjek, yang kedua dia nak khabar. Kan maknanya sesungguhnya kan. Sesungguhnya Ali bijaksana. Subjek kepada sesungguhnya apa? Ali. Itu subjek dalam cerita tu. Subjek kepada sesungguhnya tu ialah Ali. Okey. Apa khabar dia? Kenapa dengan Ali? Bijaksana. Jadi bijaksana tu ialah khabar kepada Inna. Ali ialah subjek Inna. Bijaksana ialah khabar kepada Inna. Jadi semua kalimat Inna, Kana, Ka'anna, La'alla, Laita, semua dia nak benda mesti itu. Subjek dia dan khabar. Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana. Innallaha khabirun, innallaha azizun, innallaha karimun. Semua tu Jadi itu kerja dia. Dia nak dua benda tu, subjek dan khabar. Dan selain daripada dia nak subjek dan khabar, dia akan Inna atau Anna dan adik-beradik ni, dia akan bagi baris atas kepada subjek dia. Sesungguhnya Ali ya. Kemudian katalah Ali bijak. Ali bijak. Bijak tu kena baris depan. Kenapa baris depan? Sebab dia khabar kepada Inna. Inna nak subjek dan khabar, dan si Inna ni akan bagi baris atas kepada subjek dia dan akan bagi baris depan kepada khabar dia. Tapi kadang-kadang khabar tu kita tak boleh nak implement baris sebab dia dalam bentuk yang satu rangkap. Okey, kita tengok sini tuan-tuan. Okey, Anna sesungguhnya, jadi subjek dia ialah Allah. Sesungguhnya Allah. Yara, dia melihat. Ini khabar dia. Jadi tengok Allah ni dia merupakan kalimat isim, dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat mansub. Mana tanda mansub dalam kalimah yang mulia ni? Tanda mansub dia ada baris fathah di ujung ni tuan-tuan akan belajar. Yang belum sampai, tuan-tuan akan sampai pada benda ni nanti. Ini antara benda terakhir yang kita belajar, antara benda terakhir. So dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia fathah. Okay, apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Penyebabnya ialah kerana dia adalah subjek kepada Inna, subjek kepada Anna. Dia ada 11 sebab yang lain. Sebab tu tuan-tuan kena belajar sampai habis slow. So inilah salah satu daripada sebab dia. Kalimah yang mulia ni, dia kalimah ni berpangkat mansub dari sudut ilmu nahwu kerana apa? Kerana dia adalah subjek kepada Anna ni. Okey, yara. Yara dia melihat. Ini ialah kalimat fi'il, dia ialah fi'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah dia. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Allah. Ada tak maf'ulun bih? Tentulah tak ada sebab ni kalimat yang terakhir. Tak ada yang kena lihat dekat sini. Dalam konteks ni tidak ditulis lah. Walaupun kita tahu Allah ni tengok siapa. Okay, tapi dekat dalam rangkap ni tidak ditulis, so tak payah bahas tuan-tuan. So inilah fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' ni tuan-tuan. Fi'il mudhari' ni kan asalnya marfu'. Betul ke tidak? Ini fi'il mudhari' yang berada dalam keadaan marfu' ke ataupun telah diganggu oleh geng kereta atau geng motor? Jawapannya kalimat ni tidak diganggu. Dia berada dalam keadaan asal dia marfu'. Okey, mana tanda marfu' dia? Okey. Tanda marfu' ni tuan-tuan, dia ada beberapa jenis tanda marfu'. Jenis tanda marfu' yang pertama ialah Allah letak baris depan dekat ujung dia. Yajlisu, yaqra'u, yadribu, letak baris depan kat ujung dia. Itu kalau dalam keadaan biasa. Tapi kalau hujung fi'il mudhari' ni ada haraf illah. Haraf illah ni sama ada ya yang tak ada titik di bawah dia atau alif yang tak ada hamzah di atas dia macam ni.
ataupun waw yang tak ada baris. So kalau hujungnya ada haraf ilah, kalau tuan belajar tajwid, huruf ilah ni dipanggil huruf mad. Jadi kalau isim yang huruf fi'il mudhari' yang hujung dia ada huruf mad ni, maka huruf mad itulah yang menjadi tanda marfu' dia. So kat sini yara kan. So mana tanda marfu' dia? Tanda marfu' ni alif maksurah. Nampak cahaya kan sebenarnya dia ialah alif. Tuan-tuan dia adalah alif. So tanda marfu' dia ialah alif maksurah di hujung. Kenapa dia marfu'? Sebab dia tidak diganggu oleh geng kereta ataupun dia tidak diganggu oleh geng motor. Tuan-tuan So tuan-tuan, rasanya mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham Tuan-tuan siapa yang nak join kelas, pergi ke tuan-tuan WhatsApp ke 0195119000 dan tuan-tuan type kat situ saya berminat. Saya berminat. Nanti terus admin Al-Furqan akan attend tuan-tuan. Kita akan buka kelas baru nanti insya-Allah pada bulan Julai insya-Allah. So tuan-tuan join ramai-ramai. So mudah-mudahan tuan-tuan semua boleh faham Al-Quran. Kita akan ajar tuan-tuan daripada awal selapis. So jumpa lagi di lain pertemuan insya-Allah. Terima kasih banyak dan semoga Allah pemudahkan dan jaga diri baik-baik. Jangan puas, mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita dari wabak ni tuan-tuan. Wabak ni ialah macam-macam lah yang kita dengar tentang wabak ni. So mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita insya-Allah dan Allah murahkan rezeki tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.